Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami teman reality menghiburkan di Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat, salam Sayyidul Ayam kepada semua penonton-penonton Nasi Lemak Kopi O di TV9. Ya, Fakrul. Ya, apa khabar Ifan? Khabar baik, alhamdulillah. Ini kita, ini saya ikut tema Nasi Lemak ni. Saya hijau saya ni. tak pasti, mungkin sambal. Ini sambal, tapi mungkin sambal. ini bunga kantan ni. Biasa dalam laksa. Sambal strawberry. Ini sambal strawberry yang viral. Biasa lalu Okay. kita color block dengan jenis baju Melayu yang berbeza. Yes, apa pun yang penting anda terus ceria bersama dengan kami. Stay tune sampai 11.30 pagi kerana kita ada banyak topik-topik yang menarik yang kita nak kongsikan kepada anda. Yes, dan macam biasa hari Jumaat kita akan bawakan kabar dari Palestin. Itu kita akan ceritakan sebentar saja lagi. Tetapi selain daripada kabar dari Palestin, kita ada segmen aspirasi yang mana kita akan ada seorang doktor yang berkerjaya demi agama. Betul, dia doktor ni bukan aktif di hospital. Dia aktif di lapangan. Itu misi kemanusiaan. Nanti kita akan kongsikan kepada anda semua. Dan juga kita ada sikit tazkirah surah paling seram. Surah paling seram. Surah apa paling surah paling seram, maksudnya dalam surah ni dia cerita tentang benda-benda yang menyeramkan, Azab. Bagaimana suasana ahli-ahli neraka. Semua dialog tu dah pun disediakan oleh Allah SWT. Kita akan cerita nanti. Dan seterusnya, Ifan. Seterusnya kita ada juga dua orang individu yang akan menceritakan dan mungkin berkongsi pengalaman dari segi macam mana kita nak menghadapi banjir dan apa langkah-langkah yang patut kita lakukan untuk bersedia. Betul lah tu, sebab kadang-kadang sekarang ni bukan musim terkujuh lagi, tapi On the banjir way, tak on the way. menentu. Di KL pun tiba-tiba banjir. Ya, tahu-tahu tempat yang kita tak expect banjir. So apa persediaan nanti kita akan kongsikan. Ya, dan macam biasa Fakrul, Jumaat kita akan bawakan kabar dari Palestin yang baru-baru ini macam biasa serangan tentera Zionis diteruskan. Walaupun desakan untuk melakukan genjatan senjata ditekan, tapi masih tidak didengari. Yang terkini di Beit Lahia, iaitu diisytihar sebagai kawasan bencana, ada lebih 100 rakyat Palestin dibunuh dalam tempoh 24 jam. Kita doakan mereka dan kita nak saksikan terlebih dahulu bingkisan ini untuk kita mengetahui tentang perkembangan terkini apa yang berlaku di Palestin. Sehingga hari ini, bumi Gaza dan penduduknya terus menjadi mangsa kekejaman Zionis Israel. Di celah-celah derita dan kehancuran, mereka amat berharap pada ihsan dan bantuan pihak luar mahupun sukarelawan antarabangsa, terutamanya untuk keperluan perubatan walaupun secebis. Dalam bidang perubatan, ada kisah dan pengalaman yang tidak hanya mengubah hidup tetapi juga meninggalkan bekas di hati. Dr. Kamarul Al-Haq Abdul Ghani, seorang pakar perunding ortopedik, telah melalui pengalaman paling mencabar dalam kariernya ketika bertugas di Gaza pada Februari lalu. Ketika melangkah ke bumi konflik ini, Dr. Kamarul sedar bahawa cabarannya jauh melampaui dunia perubatan. Di tengah suasana tegang, di mana bahaya mengintai di setiap sudut, beliau datang demi misi menyelamat, memberi sinar harapan kepada mereka yang terluka dan terpinggir. Selama berada di sana, beliau berkhidmat di sebuah hospital yang penuh dengan pesakit yang memerlukan perawatan segera akibat kecederaan serangan tentera Israel. Setiap hari, beliau berhadapan dengan situasi kritikal seperti merawat mangsa-mangsa yang mengalami patah tulang hingga kecederaan yang lebih serius. Dalam suasana yang tidak menentu, beliau sentiasa berusaha memberikan yang terbaik. Kehadiran sukarelawan antarabangsa umpama titik harapan untuk penduduk Gaza. Bagi Dr. Kamarul, pengalaman ini bukan sekadar memikul tanggungjawab perubatan, tetapi juga tentang kasih sayang dan keberanian untuk berdiri teguh demi insan lain. Setelah 30 hari yang penuh cabaran dan rintangan, Dr. Kamarul pulang ke tanah air, namun beliau kembali dengan tekad yang lebih kuat dan aspirasi untuk terus berbakti dan menjadi cahaya harapan kepada mereka yang memerlukan. Aspirasi di NLKO kali ini, kami bawakan
seorang pakar ortopedik yang juga seorang pejuang kemanusiaan. Baik, satu kisah yang cukup memberi inspirasi dan aspirasi kepada kita semua. Seorang doktor yang juga berada di lapangan untuk membantu mereka yang memerlukan, terutamanya di Gaza. Ya, kita nak bawakan hari ini di studio, kita nak berkongsi pengalaman kepada anda, dan pastinya Tuan Badan pun dah ada di bersama dengan kita di studio ni. Kita bersama dengan Dr. Kamarul Al-Haq Abdul Ghani, pakar perunit ortopedik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Apa khabar Doktor? Sihat Doktor? Alhamdulillah. Sihat, steady Doktor. Tapi Doktor, saya tengok tadi tertarik dengan Doktor punya pengalaman dekat Gaza, dekat Kuwait Specialty Hospital. Boleh tak Doktor ceritakan terus tentang pengalaman ketika berada di sana? Di hospital tersebut kami tiba pada Februari, pertengahan Februari kami tiba di hospital tersebut. Kami disambutlah dengan mesra oleh doktor-doktor dan staf-staf hospital di sana, terutamanya pengarah hospital itu sendiri menunjukkan kami tempat tinggal kami. Dia telah memberi satu bilik lah, di mana untuk doktor-doktor dan untuk wanita dan doktor, staf perempuan dan lelaki. Tempat tinggal kami mempunyai elektrik dan juga air yang mencukupi lah di hospital tersebut. Walhal di sekeliling kawasan tu air, elektrisiti semua memang terputus bekalan. Berapa ramai doktor dari Malaysia yang misi masa dengan pada waktu tu, misi yang pertama, grup yang pertama ada 2 orang logistician, team leader daripada Mercy Malaysia, 2 orang nurse, 3 orang doktor. Saya, Dr. Amin, pakar bedah. Saya Dr. pakar ortopedik, dan Dr. Mafiz lah, dia pakar bius. So yang ni adalah tim yang pertama yang pergi ke sana, dan kami stay di Gaza, di Rafah selama sebulan. Antara tim yang paling lama lah stay daripada NGO lain pun 2 minggu saja dia punya rotation. Tapi kami stay untuk sebulan. Dan tim-tim yang seterusnya dari Mercy Malaysia stay selama 2 minggu, dan tim yang terakhir terkandas selama sebulan. Ada based on rotation kan. Tapi doktor, dari segi situasi dekat sana, sebab kita tahu masa tu Februari Mac masa lagi bergolak kan, masih lagi serangan demi serangan dilakukan. Dari segi pesakit-pesakit yang masuk, dari segi pesakit yang doktor setiap hari ada airstrike di kawasan Rafah tu sendiri. Dan setiap dia berlaku pada waktu petang dan malam, dan tak kira masa lah, tapi selalunya di waktu malam. Dan apabila berlaku airstrike, kita akan dengar dalam masa beberapa minit lepas tu ambulans akan start tibalah ke hospital, dan mass casualty insiden lah kita akan jalankan, di mana pesakit akan di-triage, disusun mengikut prioriti masing-masing. Yang mana yang telah mati kita akan bawa ke bahagian mayat, dan mereka yang kritikal di kawasan merah, kuning dan hijau lah, bergantung pada keadaan kritikal mereka. Setiap hari berlaku. Dan hospital itu sendiri menjalankan aktiviti normalnya, iaitu klinik dan juga pembedahan cesarean untuk masyarakat yang ada di situ. Akan tetapi bila berlaku airstrike yang berdekatan, kita halt dulu, kita berhenti dahulu, dan kita triage pesakit yang ni. Dan dia berlaku setiap hari. Selama sebulan saya di sana, dia tak ada berhenti. Tak boleh rehat lah. Ya. Dan dalam dentuman airstrike berdekatan, sedekat 500 meter daripada kami pun ada hospital. Itu yang paling terdekat yang doktor ada pengalaman. Waktu malam lah, masa tu kita tengah sembahyang Isyak ke Maghrib masa tu. Dekat sangat. Jadi macam mana doktor? Kita teruskan sembahyang. Doktor, yalah, kita pun tahu dengan bergolak macam tu kan. Doktor pergi sebagai seorang kita kata penyelamat lah untuk membantu mereka. Tetapi dalam masa yang sama, doktor ada keluarga, doktor ada kawan-kawan di sini, doktor ada kerjaya di sini. Apa yang mendorong doktor sebenarnya untuk dapatkan keberanian nak pergi menyertai misi ni? Saya ni staf kerajaan KKM. So saya terpaksa mengambil cuti sendiri, applied leave untuk pergi ke misi-misi itu. Saya kumpul lah cuti saya. So kita diperuntukkan beberapa hari setahun untuk cuti. Tak silap saya 30 hari setahun. So saya simpan cuti saya tu untuk misi-misi ini. So saya tak ambil cuti
berraya sampai seminggu, 2 minggu. So semua cuti saya kumpulkan untuk pergi ke misi-misi tersebut. Subhanallah. So bagi saya adalah kewajipan lah untuk kita. Saya allocate kan holiday saya untuk tu. Dan dari segi keluarga, of course ibu bapa memang risau lah, terutama ibu saya. Memang risau setiap kali saya pergi mission ataupun misi yang ke kawasan high insecurity context mission, di mana keselamatan tu tidak terjamin 100%. Ya, betul. Mereka risau. Tapi saya telah berjaya kita memujuklah. Yakinkan mereka lah. Meyakinkan mereka, memujuk dan mengatakan bahawa saya buat ni bukannya sebab kita nak, ini sebab adalah kewajipan yang kita harus lakukan sebagai umat Islam, di mana kita akan ditanya besok oleh Sang Pencipta, whether kita buat ke tak sesuatu bila musibah berlaku pada umat kita. Kita tak boleh berpeluk tubuh dan just melihat dan continue makan dinner kita macam as if mengabaikan mereka, as if mereka tak wujud ya. Kadang di social media pun skip begitu je lah. Dah biasa, dia orang dah biasa kan. So, sebagai tanggungjawab doktor ini adalah kewajipan, dia tertera dalam Al-Quran. Di mana kita sendiri kata kita beriman kepada Quran tapi kita tak ikut instruction dalam Al-Quran. Kita buat secara aktiviti fizikalnya. Betul. Mereka diuji, kita juga diuji macam mana tindakan kita. Ya, kan? apa yang kita buat. Tapi doktor, kalau macam tadi doktor kata dari segi kewajipan, dari segi tanggungjawab kan, bila ada dekat sana tu, of course macam-macam perasaan. Macam doktor kata tadi, tengah solat pun ada airstrike. Kan? Tapi dari segi nak mengawal perasaan untuk meneruskan kewajipan dan tanggungjawab tu macam mana doktor? Well, pada hari minggu yang pertama, beberapa hari yang pertama, memang rasa gerun tu ada sikit lah. Tetapi selama makin lama kita manusia ni kita ada defense mechanism, di mana selepas beberapa hari atau beberapa jam atau beberapa waktu tu kita akan numbing effect lah. Maknanya kita akan rasa immune dari segi tu. So kita akan continue dengan aktiviti kita dan tugas kita. So fokus tu penting lah. So benda ni dilatih, perlu dilatih dan kebanyakan doktor yang bekerja di hospital-hospital memang ada dilatih untuk melalui benda ni. Okay. So pada awalnya mungkin akan ada gusar sikit, panik sikit. Tapi after a while, lepas beberapa hari tu mereka akan kembali normal dan menjalankan tugas as long as mereka fokus. So saya maintain begitulah dalam mission yang sebelum-sebelum ni. Jiwa besar dia panggil. So kita terpaksa sebab fokus tanggungjawab tu melebihi perasaan self punya preservation tu. So itu yang membuatkan saya dapat kami lah as a team, kami pun self support dalam team tu sendiri, memberi social support lah, psychological support antara satu sama lain. Itu penting kan. Itu penting ya. Rakan-rakan kita kan. Baik doktor, kalau masa tu doktor yang Malaysia yang pergi sana berapa ramai? Tiga saja kan. Doktor pakar. Kalau ikut dalam tahun ini yang doktor pergi kan, doktor Malaysia tak ramai. Apa punca doktor-doktor Malaysia yang lain mungkin tak sempat berkesempatan untuk menyertai misi-misi macam ni? Saya pasti ramai doktor-doktor di Malaysia memang bersemangatlah untuk untuk menyertai ataupun menyumbang dari segi profesional pada kerja-kerja kemanusiaan ini. Akan tetapi setiap seorang dari mereka ada komitmen masing-masing dan tanggungjawab masing-masing. Mereka ada departmen masing-masing dan juga pesakit dan load mereka masing-masing. Terutamanya hospital-hospital yang sibuk dan mereka kita tak boleh pergi just like that for a long time. Unless mereka terpaksa mencari ganti atau someone yang boleh membantu. Saya akui saya juga minta bantuan daripada colleague saya dan kawan-kawan saya untuk bantu dari segi mengcover dari segi tugas-tugas hakiki saya. Mereka dengan secara rela lah membantu cover saya sewaktu saya di sana. Okey. Termasuklah doktor-doktor lain dan misi-misi yang seterusnya, mereka terpaksa mencari doktor lain untuk membantu mereka untuk cover tugas mereka. Dan mungkin doktor, kalau itu untuk pihak doktor yang untuk pergi membantu, tapi mungkin untuk orang-orang lain, orang-orang ramai yang nak orang kata sertai misi-misi kemanusiaan ni macam mana? Ataupun doktor sendiri yang lain yang nak join kan?
Doktor-doktor yang lain maksud you dia macam mana mereka nak membantu atau menyertai? Mereka boleh membantu dari segi profesional sendiri, mereka sendiri menyertai mission ataupun mereka memberi sumbangan boleh juga. Dan jika mereka ingin menyertai, mereka perlulah melalui latihan dahulu. Bila kita pergi ke tempat-tempat konflik ni, kita harus melalui kita panggil preparatory course di mana kebanyakan NGO international ataupun NGO lokal kita mempunyai latihan sebelum pergi ke mission ataupun misi-misi yang berbahaya, di mana volunteer tu sendiri, doktor ataupun staff yang nak volunteer tu akan melalui very rigorous training lah, di mana mereka survival training dan juga orientation training dan juga macam mana nak deliver health care tu, ataupun di MSF yang saya sertai sebelum-sebelum ni, kita ada pre-departure preparatory course, di mana doktor pakar tu akan melalui latihan di mana mereka diajar tentang blast injury, letupan, luka kesan letupan, dan juga ballistics injury, di mana luka-luka tembakan macam mana nak treat, nak merawat dan juga macam mana nak klasifikasikan dan juga rekod benda tu. So benda ni penting untuk dari segi di pentas dunia, di mana kita kena dokumen tentang war crimes. Benda ni penting untuk in the future kalau ada investigation dan juga trial international court. Benda ni boleh menyabitkan pihak-pihak yang bertanggungjawab lah. Baik. Jika mereka terlibat. Pastinya berbezalah di hospital ni dengan lapangan kan. Itu dengan tempat konflik lagi. Apapun pengalaman yang sangat baik, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Kamarul Al-Had Abdul Ghani. Kami ucapkan selamat maju jaya kepada doktor juga. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan kepada doktor dan juga seluruh tim yang mengorbankan masa, jiwa, tenaga pergi kat sana kan, sebagai orang hadapan, insya-Allah. Rezeki kita nak bersembang lagi doktor ni. Banyak cerita itulah. Okey, kita nak berehat seketika Irfan Okey, selepas ni kita ada tazkirah seram. Itulah tu, tazkirah surah. Bukan tazkirah cerita hantu tak. Tadi macam awak cakap tadi lah surah paling seram. Tapi kita nak saksikan terlebih dahulu paparan ini dan kita berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Palestin disahut dua aktivis kemanusiaan tanah air pertama bila nekat tampil bersama antara Saya sebagai rakyat Malaysia, saya sangat bangga dengan orang kita sebab kita banyak hantar bantuan ke luar sana, melalui kita bagi bantuan sumbangan daripada agensi dan kita hantar keluar macam sumbangan makanan, perubatan dan sebagainya. Jadi mungkin untuk rakyat kita untuk semua pergi ke sana tak bolehlah, tak mudah, tapi dengan bantuan agensi dan sumbangan dari kita, so saya sangat banggalah masih ada orang yang ada hati untuk membantu orang-orang Palestin di sana. Okey, untuk saya kepada rakyat Malaysia, terima kasih antaranya agensi-agensi kemanusiaan yang banyak membantu rakyat Palestin di luar sana dan juga kepada pihak masjid yang selalu membuat solat hajat untuk rakyat Palestin. Saya berbangga dengan agensi dan rakyat Malaysia yang memberi sumbangan sedikit sebanyak membantu rakyat-rakyat di sana. Mungkin bagi kita sikit tapi bagi mereka itu lebih dari cukup. Saya sangat-sangat berterima kasih dan sangat terharu kepada rakyat Malaysia kerana sentiasa menyokong mereka yang dalam kesusahan, walaupun menyokong dari jauh. Dan saya harap orang-orang Malaysia teruskan mendoa kepada mereka yang dalam kesusahan. Terima kasih Malaysia. 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 There were a lot of bombings around us. One of them was about 150 meters from my house.
Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Baik, masih lagi dalam Nasi Lemak Kopi O dan sekarang ni kita nak menceritakan tentang satu surah yang dikatakan surah paling seram. Kalau tak silap surah Al-Ghasyiyah. Tahu tadi kita tengok tadi. Saya seram. Saya lagi seram. Kan tak tahu tiba-tiba kan. Ini surah apa kan? Dahsyat. Okey, apa pun kita bersama dengan tetamu kita yang apa ni tak asing lagi daripada Nasi Lemak Kopi O ni. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Azdi Abdullah, pengurusi Musalla Ar-Raudah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat alhamdulillah. Okey, Ustaz betul ke dia cakap ni? Saya pun seram juga ni. Dengar pun seram tadi kan. Itulah dah mengemang belum betul. Surah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Dia banyak surah yang seram yang menakutkan. Tapi antara yang pilihannya surah Al-Ghasyiyah. Okey. Jadi macam mana cerita dia Ustaz dalam surah paling seram ni? Surah Al-Ghasyiyah ni surah yang menceritakan tentang hari kiamat. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menangis satu ketika bila mengingatkan, bukan membaca, mengingatkan sahaja tanpa membaca. Ketika beliau melawat satu gereja di Syam, di Syria sekarang ni, dia melihat seorang padri yang sibuk dengan ritual agama dia, Nasrani. Jadi dia panggil, dan riwayat menyebut ada Sayyidina Umar memanggil, satu riwayat lagi tidak memanggil. Ketika Sayyidina Umar memanggil itu, dia tak kisah sebab terlalu sibuk dengan ibadah dia. Maka Sayyidina Umar menangis. Lalu pengiring Sayyidina Umar pada ketika itu kata, kenapa yang menyebabkan Tuan menangis? Dia hanya seorang Nasrani pun. Kata Sayyidina Umar, aku menangis bukan kerana dia tak layan aku, tapi aku menangis bila mengingatkan firman Allah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amalan yang dibawa sangat banyak, apa tak banyak sampai tak perasan pun khalifah sampai. Tapi amalan itu tidak menyebabkan dia masuk dalam syurga, tapi masuk dalam neraka. Kerana amalannya tidak betul. Macam tu sampai boleh menangis walaupun dia tak baca, baru teringat. Tapi kena faham lah Ustaz baru dah kita dapat tu kan. Mana takut, seram lah mana dengan mendengar kisah yang disebut dalam surah Al-Ghasyiyah itu tentang ketakutan yang bakal, bukan ketakutan, azab yang bakal diterima bagi mereka yang kufur pada Allah. Dan ayat-ayat daripada surah Al-Ghasyiyah tu yang part mana yang seram tu? Cuba kita dengar, ada dengar kata Qori ada nak baca ayat lagi ni kan. Seorang Qori sedap suara dia. Nah, itu kita serahkan kepada yang pakar lah. Yang tu lagi seram. Ustaz kata nak baca kan? Saya baca lagi seram. Saya cuba surah Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع صدق الله العظيم. Macam bukan yang juara itu. Saya dengar macam recording. Macam telan kaset tergamam. Kalau belum makan saya belanja. Okey Ustaz, apa cerita dalam ayat tadi tu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Tidakkah diberitakan kepada kamu tentang hari kiamat? Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Wajah manusia pada hari itu ketakutan. Mana masing-masing membawa amalan masing-masing. Amilatun nasibah. Ini yang kita bimbang. Amalan yang dibawa banyak sangat. Mungkin kita tak perasan kita amalan kita bawa tu banyak tapi tak ada nilai di sisi Allah. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah, tetapi kena campak dan neraka yang menyala-nyala. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum daripada air yang menggelegak. Laisa lahum ta'amun illa min dhari, tidak ada makanan yang disediakan untuk mereka ni melainkan yang berduri. Makan tu pula la yusminu wa la yughni min ju', tidak menyebabkan dia gemuk, berisi dengan sebab makan dan tidak hilang kelaparan atau kekausan. Ini yang kita kata risau. Amalan kita kan banyak kita bawa tapi bimbang Allah tak timbang sebagai amal soleh. Tak dinilai. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Satu peringatan untuk kita. Baik,
peringatan-peringatan ni sentiasa diberikan juga di surau Ustaz Musalla Ar-Rawdah. Selalu panggil asatizah datang kan. Kalau Ustaz boleh kongsi sikit kan tentang Musalla Ar-Rawdah ataupun MAR ni kepada penonton-penonton Sebab Kopi O, silakan. MAR Musalla Ar-Rawdah dah tinggal 1% lagi Ustaz. Dah siap. Jadi kita banyak memfokuskan kepada program. Yang terbaru Isnin lepas ada kuliah Zuhur bersama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kemudian program-program yang biasa kita buat, kuliah maghrib, kuliah duha, kemudian program yang kita sangat meraihkan anak-anak lah. Anak-anak supaya datang berjemaah. Kita bagi duit lagi. Kemudian kita bagi makan setiap pagi dah 11 bulan kepada jemaah yang datang. Maknanya kita nak sangat kalau boleh Musalla Ar-Rawdah ni jadi one stop center. Sebagaimana yang dalam gambar ni, gambar lama ni. Sekarang dah siap semua dah. Alhamdulillah. Kita nak jadi one stop center biar jemaah rasa kondusif istilah hari ni lah. Datang ke musalla tak rasa macam musalla untuk orang tua-tua yang orang kata nak tunggu masa mati je, tak. Semua lapisan umur datang kan. Jadi kita berhasrat sangat tinggi apa impian kita ni supaya ni belakang ni kita belum siap lagi ni sebenarnya. Kita nak ada guna ID sikit untuk cantikkan, ada kedai-kedai kopi hipster di belakang, ada apa? Bubble. So macam-macam shawarma semua di belakang. So banyak inisiatif yang MAR ambil untuk jadikan tempat tu lebih kondusif. Ya, betul. Tapi untuk MAR juga untuk memainkan peranan untuk kita merangka perkembangan potensi anak-anak hafiz yang akan menyertai MAR. Baik, sekarang ni kita dah ada kelas hafazan Al-Quran setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 3 hingga pukul 5. Itu kita buka untuk anak-anak 12 tahun sahaja. Ini sebagai kita kata asas kepada esoknya kita nak buka Ma'had Ar-Rawdah yang kita nak bina bermula seawal bulan 3 tahun depan. Yang ni untuk peringkat menengah yang kita nak sediakan asrama penuh untuk 300 pelajar. Yang mana sekolah ni kita cadangnya berkonsepkan 3 STT, itu sains, tahfiz dan juga turas, yang mana pelajar-pelajar ambil SPM, kemudian hafal Al-Quran dalam masa yang sama mereka belajar kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning, kitab-kitab ni yang ini tidak kita examkan. Jadi hasrat kita ni tinggi, jadi ini memerlukan bantuan daripada tuan-tuan semua untuk sama-sama kita memulakan pembinaan Ma'had Ar-Rawdah yang kita jangka pada bulan Mac nanti. Ini dia punya 3D, kita punya design lukisan artis lah untuk Ma'had Ar-Rawdah ni rooftop. So fokus dia tadi ada tahfiz ada dan juga sains. Ya, betul. Ada akademik, SPM ada. Dalam masa sama hafal Al-Quran 30 juzuk dan juga mereka mengaji kitab-kitab turas. Alhamdulillah. Maksudnya dunia akhirat dapatlah. Ya. Dunia akhirat dapat. Serampang 3 mata Ustaz. Serampang 3 mata So yang ni dah start dah. Ini kita mula design dah siap, tanah dah sodok. Tinggal boleh kita tunggu planning untuk pecah tanah, apa semua mungkin dalam Mac lah kita kata. Jadi macam mana para penonton yang menonton Sebab Kopi O ini nak bersama-sama nak bangunkan Musalla Ar-Rawdah ni sampai ke siapkan Ma'had Tahfiz ni, silakan Ustaz. Jadi kita ada 2 projek sekarang ni lah, menghabiskan Musalla Ar-Rawdah untuk jadi naik taraf masjid, satu, yang keduanya Ma'had Ar-Rawdah. Ma'had Ar-Rawdah ni yang kita jangka, kita perlukan duit sangat besar, 20 hingga 30 juta ni. Jadi saya harap sangatlah kalau tuan-tuan semua nak berkongsi rezeki dan rasa nak ada pahala di sana, ada saham untuk mak ayah, nak share dalam pembinaan Masjid Ar-Rawdah dan juga Ma'had Ar-Rawdah ni, marilah bersama-sama kami. Boleh QR code sebagaimana yang tertera di kaca TV, ataupun boleh call kami punya hotline kami yang juga ada tertera di kaca TV sebentar tadilah. Senang boleh QR terus kan, sambil berjalan je kan. Ni yang Ustaz sebut tadi tu sebagai bekalan tu kan. Amalan yang betul. Kadang-kadang betul. Saya kena sebut jugalah, dalam kita bersedekah, infak ni kena betulkan niat dulu lah. Kadang-kadang kita nak infak, kita nak terus dapat bahagiannya di dunia ataupun nak niat pun dah lari. Betulkan dulu niat kerana Allah lah kita nak. Allah akan bagi. InsyaAllah. Yang Maha mengetahui. Baik, kita nak cakap terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Azli Abdullah, pengurusi Musalla Ar-Rawdah. InsyaAllah kami doakan semoga amin. berjalan lancar pembangunannya dan untuk anda semua boleh support. Ma'had nantilah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, insyaAllah kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. Dia kalau Ustaz ni memang steady. Boleh. Tapi kali ni datang next Taranum jangan taruh bunyi. Taranum saya tak tahu apa lagu. Okey, kita nak berehat dulu. Lepas ni kita nak kongsi pasal banjir ni. Ya betul, sebab sekarang ni belum lagi musim tengkujuh, tapi macam mana persediaan anda untuk menghadapi musim tengkujuh. Selepas ni dalam Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O.
Kita sering melihat di televisyen, mendengar di radio atau membaca di media sosial mengenai kawasan-kawasan di Malaysia yang terdedah kepada risiko banjir, terutamanya apabila musim tengkujuh semakin hampir. Banjir boleh menyebabkan gangguan perkhidmatan dan kerusakan infrastruktur yang serius. Keadaan ini bagaimanapun tidak menyekat masyarakat untuk meneruskan kehidupan seharian. Di penghujung tahun misalnya, ramai yang membuat perancangan untuk bercuti panjang dan melancong bersama keluarga atau rakan-rakan walaupun mungkin berhadapan dengan masalah banjir. Oleh itu adalah penting untuk tidak mengabaikan kesedaran terhadap perkara-perkara berkaitan banjir. Komitmen dalam menyusun langkah-langkah keselamatan pada peringkat persediaan amatlah mustahak. Contohnya, memastikan sumber-sumber yang diperlukan seperti bekalan makanan dan air bersih untuk kegunaan harian sentiasa tersedia apabila diperlukan. Dokumen-dokumen penting juga perlu diselamatkan segera. Simpanlah semua dokumen ini di dalam bekas kalis air atau di tempat-tempat yang selamat dan tidak mudah terdedah kepada air. Tim Selangor merupakan antara organisasi yang aktif dan terkehadapan dalam menggembling tenaga belia untuk membantu masyarakat setempat menghadapi pelbagai cabaran ketika banjir, terutamanya semasa fasa pemulihan. Daripada aktiviti pembersihan rumah sehingga sumbangan barangan keperluan, Tim Selangor sentiasa bersedia menghadapi musim tengkujuh setiap tahun. Ikuti perkongsian mengenai langkah-langkah kesiapsiagaan kita menghadapi banjir di studio NLKO. Baik, begitulah tadi bingkisan tentang banjir yang berlaku di negara kita. Banjir ni dulu mungkin kita boleh tahu dia punya timing dia, tapi sekarang ni tak dijangka. Kalau boleh teka senang. Ayolah, kalau boleh tu kita boleh ready. Boleh ready. Masalah tiba-tiba. Dekat KL pun hujan sejam 2 jam dah jadilah. Rumah saya itu pun kena kan. So kita nak tahu tentang bagaimana persediaan menghadapi banjir dan juga yang paling penting bagaimana pasca banjir tu untuk membersihkan semua. Jadi kita akan bersama dengan 2 orang individu yang saya tengok cukup muda, masih lagi bertenaga. So kita nak tahu juga kisah-kisah mereka dan mereka akan bagi tahu kita langkah-langkah dan juga apa yang perlu dibuat pasca banjir. Kita akan bersama dengan Faris Afiq Ikhwan Saifullah, Ketua Unit Komuniti Tim Selangor, dan juga Wan Muhammad Alif Raimi bin Muhammad Marzuki, Ketua Unit Skuad Bencana Tim Selangor. Selamat datang. Alhamdulillah, terima kasih. Faris dengan Alif. Alhamdulillah, betul. Ya. Ni selalu main banjir ni. Banjir kan. Tapi okey, macam banjir ni kan kita tengok setiap tahun dia akan ada. Of course akan ada setiap tahun, tapi tempat-tempatnya dari segi intensitinya bermacam-macam, makin tinggi. Jadi macam mana kita nak hadapi ancaman banjir, macam mana kita nak bersedia? Okey, pertama sekali terima kasih. Okey, untuk hadapi persediaan sebenarnya unit pengurusan bencana negeri Selangor dan juga Jabatan Meteorologi dan sebagainya, mereka dah ada unjurannya, bacaannya, cuaca dan juga paras air dan sebagainya. Jadi selalunya bila ada tempat yang selalu kita panggil hotspot lah, kawasan kerap banjir, mereka sebenarnya telah diberitahu lebih awal. Maka macam tempat tu kita dah tahu banjir, kita beritahu okey pada sekian tarikh untuk bersedia untuk at least packing barang, dan kalau betul air naik kita kan kena keluar pindah ke pusat binaan sementara. Tetapi untuk tahun ni dia jadi lain. Ada tempat yang contohnya blok B selalu dijaga ke banjir contoh. Jadi blok A takkan berlaku persiapan lah sebab selalu jarang berlaku, mungkin tak pernah berlaku. Tapi apa yang berlaku adalah kali ini dua-dua blok tu kena, dua-dua kampung tu kena. Tak dijangka. So perubahan iklim tu mainkan peranan dan kita pun tak dijangka tempat mana yang akan kena. Jadi persediaannya pada selalunya kalau ada amaran daripada laman sosial ataupun daripada pihak agensi tempatan, kalau dia kata satu belah ni akan berlakunya banjir, maka saya nak sarankan untuk melakukan persiapan juga di kampung-kampung yang atau kawasan berdekatan. Get ready lah Get ready lah. Betul. Kat situ lah kan. Betul, dan kebanyakan yang kita pernah bertahun ni ialah melibatkan orang warga emas. Warga emas, OKU. Jadi bila air naik tiba-tiba nak pindah mereka tu yang OKU ataupun ada cabaran mereka tu, itu satu cabaran lain. Selamatkan nyawa kanak-kanak satu hal lain. Jadi itulah kita sarankan untuk lakukan persiapan, macam dokumen, barang-barang penting. Itulah.
sikit sebanyak untuk persiapan menghadapi banjir ni. Okey. Kalau kata nak bersedia tu kan, nak bersedia, kita pun tak tahu bila jadi kan, bila dah jadi macam tu kan, panik semua. So sebenarnya kalau sebelum kata tragedi banjir tu datang, apakah bekalan kecemasan yang kita nak buat persediaan di rumah masing-masing tu? Kadang kita tak ada knowledge pasal ni. Betul. Mengikut pengalaman kita pada tahun 2021 tu, terdapat kawasan yang memerlukan bekalan makanan yang tak mencukupi. Jadi pada tahun tu juga kami terpaksa menggunakan bot tentera untuk sampai ke destinasi yang terjejas dengan banjir ni lah. Jadi untuk mengelakkan kita terputus bekalan makanan ni, kita syorkan kepada orang masyarakat di luar sana supaya supaya menyiapkan bekalan makanan yang mencukupi untuk tempoh mungkin 3 hari, 4 hari supaya kita tidak terputus bekalan makanan waktu banjir berlaku lah. Jadi selain daripada bekalan makanan ni, kita juga boleh memastikan kawasan longkang kita bersih daripada segala sampah-sampah lah. Mengikut pengalaman kami lepas, ada satu kawasan tu juga sistem longkang dia banyak dengan sampah-sampah. Jadi ini juga akan mengakibatkan berlakunya banjir kilat. Jadi kita kena pastikan kawasan longkang kita bersih daripada segala sampah-sampah yang ada lah. Itu dari segi persediaan persekitaran. Tapi ya. kalau macam dalam rumah pula kan, kadang kita kapet, sofa, TV apa semua kan, kalau kita tahu kemungkinan kita menghadapi banjir, perlu ke kita angkat, kita letak yang berat-berat dulu. Asingkan. So macam mana prosesnya untuk barang-barang dalam rumah pula? Untuk barang dalam rumah, sebenarnya ini berdasarkan pemantauan kita akan minta mereka maklumkan mereka lebih awal. Dan untuk mereka yang dah tahu, mereka tak tahu yang berkaitan ni, kita sarankan untuk mereka kemas barang yang penting. Kalau kata dengan barang-barang yang besar ini, dia satu hal yang lain. Jadi kita punya pandangan yang itu ikut kemampuan mereka. Kalau mereka tapi ada orang dia nak pindah pun tak boleh nak pindah tempat lain dah. Kecuali yang penting dokumen keperluan barang peribadi. Dan yang paling penting sekali, power bank kena ada lah. Emergency kan? Betul. Saya tambah sikit, lampu suluh. Lampu suluh pun penting juga. Betul. Kalau sebab bekalan elektrik akan terputus bila berlaku banjir. Jadi lampu suluh ni yang penting lah. Untuk kita tengok mana nak guna lilin pula macam tu kan? Itu kena prepare lah siap-siap. Power bank, lampu suluh. Itu antara benda yang kita kena ada menghadapi situasi banjir. Betul. Kalau kata yang memang musim terkujuh yang memang kita jangka kan, biasanya bulan 10 ke atas ni kan, Pantai Timur dan sebagainya. Kalau mereka ni pula yang memang akan kena banjir, apa persediaan dia orang pula? Yang memang dah tahulah kan, tadi tak jangka kan. Ini memang dah dijangka ni. So mungkin dia dah tahu lepas dah kena macam ni. Segi persiapan. So persiapan macam mana? Kau boleh nasihat sikit. Nasihat saya rasa yang selalu banjir dia dah tahu. Kebanyakan kawan-kawan saya dan sebagainya, kita melihat mereka dah tahu ujung musim terkujuh, mereka akan pindahkan barang ni selalunya ke rumah saudara yang belah atas bukit. Persiapan lebih awal yang kita maklum selepas kejadian 2014. Jadi mereka dah persiapan untuk packing barang dan pindah. Kalau rumah kampung di belah ini kan ada 2 tingkat kan. Mereka pindahkan barang semua ke belah atas. Cuma dia akan jadi masalah kepada mereka yang rumah belah tingkat yang belah bawah ni, masih rumah teres ke rumah kampung tu, itu akan jadi masalah. Mereka akan pindah ke rumah anak-anak. Tapi yang kebiasaan yang saya melihat pada penduduk, mereka hanya selamatkan barang yang mereka boleh bawa. Mereka takkan terus kosongkan rumah tu, tapi kepada mereka yang dapat kosongkan rumah tu lebih baiklah. Sebab betul, sebab yalah, bencana kita tak tahu betapa teruknya pada tahun ini dan juga tak tahu banding tahun sebelum ni. Yalah, macam itu pun dia kata baru je tak sempat nak kering sofa tu dah banjir balik kan. Betul. Memang tak boleh dijangka. Dan kepada anda semua yang perlu menghadapi situasi ini, bukan sahaja mengikut langkah-langkah yang telah pun disarankan, tetapi juga untuk mengikut saranan-saranan pihak berkuasa untuk berpindah ke PPS. So sebab ada yang kita nak pindah, tapi dari segi keselamatan kita kena ikut saranan daripada pihak berkuasa. Itu menghadapi banjir. Tapi bila dah lepas banjir tu, ni kita nak tanya juga ni kan, macam mana pasca dia. Pasca tu Alif, untuk membersihkan ni, kita perlukan tenaga, kita perlukan masa, kita perlukan kuantiti. Orang kata terutamanya belia untuk membantu membersihkan. Jadi pengalaman awak sendiri, macam mana proses nak membersihkan pasca banjir? Dia pasca banjir ni, dia perjalanan dia memang jauh lah. Dan apa yang kami titik beratkan di sini adalah peranan belia ni lah. Sebab belia ni mempunyai tenaga dan energi yang tinggi. Jadi mereka ni diperlukan di lapangan. Sebagai contohlah, kawasan tu
mengalami banjir kilat. Bila banjir lumpur ni kami pernah alami setebal 2 meter. Lumpur tu. Lumpur tu. Jadi bila lumpur tu tebal, kami memerlukan ramai tenaga sukarelawan iaitu daripada belia ni untuk sama-sama bersihkan rumah-rumah tersebut. Kadang-kadang satu hari itu rumah ada dalam 2-3 rumah dan dia memakan masa jugalah untuk membersihkan rumah ni. Jadi tenaga-tenaga sukarelawan terutamanya daripada belia ni kami panggil, kami bekerjasama dengan pembina tempatan, pihak berkuasa tempatan juga untuk memastikan rumah-rumah ni dapat dibersihkan ketika operasi pasca pembersihan banjir ni lah. Ada tak pengalaman ataupun barang-barang yang awak jumpa masa pasca pembersihan pasca banjir ni, mungkin ada binatang ke benda-benda yang pelik ke yang itu biasalah. Kalau ada binatang tu kadang-kadang ada biawak, kadang ada ular juga yang pernah kami jumpa. Dari segi barang-barang tuan rumah ni pun ada juga. Kadang-kadang dia terlupa nak ambil semasa dia pindah tu. Ada juga barang-barang yang dikatakan bernilai jugalah. Jadi kami jumpa dan kami maklumkan pada tuan rumah lah mengenai apa yang kita jumpa ni. Kalau masa misi menyelamat tu, bersihan tu ataupun masa tengah banjir tu kan, ada jumpa tak binatang-binatang apa ni dia punya pemeliharaan? Macam kucing ke, arnab ke, ayam ke? Biasa kucing. Kucing kan. Betul. So memang kaut semua lah tu. Itu kucing tu biasanya kami jumpa banyaknya yang dah terkorban lah. Sebabkan mungkin lemas kena air kan. Jadi bila dah lepas tu dia punya bau tu akan ada jugalah. Kami terpaksa buang lah semuanya. Jadi banyak kerja jugalah kan nak pembersihan ni, bukan senang lah kan. Satu hari tu kalau kita cerita pasal kuantiti sukarelawan. Satu rumah tu berapa orang yang diperlukan? Yang itu diikut kepada jenis bencana. Kalau katakan banjir kilat, kita satu rumah kita hantar 5 ke 7 orang. So dalam 2 jam akan siap. Tetapi kalau melibatkan banjir yang lumpur, yang itu kita pernah buat di Hulu Langat, lebih kurang satu rumah 10 orang. 10 orang. Berapa lama? Itu kurang-kurang separuh hari. Separuh hari. Maksudnya kita start pagi pukul 9, pukul 12 tu sebelum makan tengah hari akan siap satu rumah. Sebab banjir lumpur ni satu nak bawa keluar dia tu nak kena tembak dan bilas berkali-kali lah. Jadi itu untuk banjir lumpur. Jadi ikut pada keterukannya kesan banjir. Kesan banjir semula. Kalau kita cerita ialah antara apa yang pengalaman anda berdua yang kita kata yang paling mencabar lah dalam nak membantu masa-masa banjir ni ataupun pasca banjir ni. Apa benda yang paling lupa lah mencabar betul ni? Untuk saya ada 2. Yang pertama cabaran kita di Hulu Langat. Betul. Masa tu bila kita datang, kita ada pasukan yang Riki. Riki kita akan tengok kesan apa kita perlu buat. Dan apa yang berlaku adalah di Hulu Langat tu dia punya lumpur celup terlalu tebal sehingga kita masuk ke paras ada sebagai paras lutut dan sebagainya. Jadi pertama kita nak kena clearkan, kita kena bersih kawasan dulu untuk masuk. Itu baru masuk untuk kenderaan kita. Lepas tu kita nak bawa sukarelawan kita untuk tempat yang selamat. Kita tak nak bawa sukarelawan kita tempat yang ada ancaman yang tinggi, risiko tinggi. Betul. Jadi bila kita nak clearkan, kita nak bersihkan rumah tu pula, itu cabaran yang baru. Kadang-kadang ada lori tak boleh masuk, barang-barang logistik yang lain. Apatah lagi kalau sistem peparitan ada rumah betul-betul di atas parit. Yang parit sumbat. Jadi mereka buat rumah ni mereka tak cek saluran peparitan. Jadi banyak cabaran yang kita uruskan dengan belia. Tapi alhamdulillah dengan sekelawan kita dengan belia kita, mereka semangat. Mereka semangat dan mereka ada nilai, ada semangat untuk bantu orang yang ditimpa musibah. Jadi itu semangat kita lah. Itu yang kita dapat untuk 2021. Dan juga saudara Alik mungkin ada nak tahu? Bagi saya lah, apa yang saya pernah nampak dengan mata saya sendiri waktu tahun 2021 tu kami menghantar bekalan makanan menggunakan bot tentera ni. Saya nampak ada ibu yang mengendong bayi dia, kelihatan menangis lah. Sebab makanan dia terputus dengan bekalan elektrik tak ada semua. Dan dia sangat menyentuh saya punya emosi ketika itulah. Jadi kami terpaksa dengan sukarelawan-sukarelawan yang ada, kami terpaksa menghantar bekalan makanan ni sebab kesian tengok bayi yang tu kan, kalau tak ada susu macam mana kan. Jadi itulah saya rasa paling memberi emosi kepada saya lah pada tahun 2021 tu. Itulah bahayanya dari segi kalau kita nak menghadapi banjir, tapi kalau kita tak betul-betul bersedia. Dan mungkin ada sikit harapan daripada anda berdua untuk kita nak ajak belia-belia ni supaya yalah ujian ni datang kepada mereka yang mampu kan. Kalau dapat sikit nasihat untuk sama-sama menyertai misi membantu ke atau macam mana, bagi short and sweet untuk mereka. Okey, kalau pada belia-belia yang di luar sana yang berkeinginan dan mempunyai
fizikal dan tenaga yang tinggi, bolehlah mendaftar sebagai sukarelawan tim Selangor di platform media sosial kami, di Instagram, di Facebook. Di situ ada pautan pendaftaran sebagai sukarelawan. Mereka boleh mohon sebagai sukarelawan tim Selangor dan kami mengalu-alukan kehadiran mereka ini sebagai sumber kekuatan bagi kita juga untuk membantu mangsa-mangsa yang terjejas banjir di sana nanti. Baik, insya-Allah. Terima kasih banyak Faris, Alif. Jadi untuk perkongsian tu satu, dan kepada anda juga bolehlah sertai orang kata misi membantu mereka yang terkesan tentang banjir. Macam kita cakap pasal amalan tadi, kita membantu, niat yang betul untuk membantu, dan mungkin amalan tu akan dijadikan amalan yang dikira baik. Dan kepada mereka yang menghadapi banjir juga, semoga dikurniakan kesabaran yang tinggi, dan yang paling penting ikut arahan-arahan pihak-pihak berkuasa, supaya kita dapat menjaga keselamatan ketika menghadapi banjir. Dan melancarkan lagi proses-proses untuk menyelamat. Okey, kita nak berehat dulu. Dah habis kita dah habis cerita pasal topik-topik yang menarik hari ini, tapi kita akan bawakan ada satu lagi yang istimewa dalam Nasi Lemak Kopi O hari ini. Apa dia? Kita ada special guest. Kita ada penyanyi istimewa yang akan menyanyikan sebuah lagu di penghujung rancangan nanti. Tak ada kan? Tak ada arwah pun? Ini special. Jadi nak tahu siapa yang akan menyanyi untuk kita sebentar saja lagi lepas ini dalam Nasi Lemak Kopi O. Lepas ini. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Mungkin hadiah juga dari dia untuk saya. Berusaha jugalah kalau boleh nak umur sendiri ya. Ribuan terima kasih, bagi saya satu hadiah besar. Mak kita tak tunggu lama dah, rumah baru. Bagus bila benar. Marilah dianjur kasih ni. Tengok TMB ni memang TikTok lah sini, selesa sangat. Kembali lagi dalam Nasi Lemak Kopi O di TV9. Kita dah pun sampai di penghujung rancangan dah. Tapi kita ada beberapa info-info yang kita nak sampaikan kepada anda semua. Kita nak wawarkan. Yang pertama tentang Cahaya Impian. Program khas Cahaya Impian yang membawa sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Iaitu dibawakan khas oleh Tenaga Nasional. Bermula 4 Oktober hingga 8 November. Setiap Jumaat jam 10 malam hanya di TV3. Jadi anda juga boleh stream melalui tonton. Dan jadi kita nak kita nak sama-sama menyaksikan juga ni antara sedutan program Cahaya Impian menyinari harapan insan. Okey, baik, ingat setiap Jumaat 4 Oktober hingga 8 November 10 malam hanya di TV3. Ini nampaknya dia memberikan sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Alright, dan seterusnya kita akan menceritakan tentang program usahawan untuk semua bersama kami di NLKO. Untuk anda bersama kami di NLKO, tingkatkan jenama dan produk anda dengan harga RM5,000 saja. Anda boleh muncul di kaca TV, dan untuk maklumat lanjut scan saja QR code di kaca TV anda sekarang dan kami akan hubungi anda. Tak payah maksudnya kalau kita nak masuk kelab, bayarlah. Kita scan. Kita scan, kita register, nanti TV9 yang akan call kita. Okey. Baik, tadi ada kata ada artis kan? Tolong beritahu. Nak pergi cari dia jap. Dah sampai ke? Tak tahu payment bayar tak? Asalnya ada payment. Pergi tengok. Cari jap, anda tak datang tadi. Okey. Awak terus tapi anda teruskan bersama kami sebab kita nak ceritakan tentang hari Ahad. Kita akan ada ikon lokal yang dibawakan oleh TikTok Shop, yang mana anda akan bersama dengan Sari Abdullah dengan tetamu khas Fatin Nurul Ain serta Fatin Umirah, usahawan pakaian sukan muslimah, yang akan berkongsi kisah inspirasi dan perniagaan mereka pada Ahad ini jam 7.50 malam di TV9. Ikon lokal yang dibawakan oleh TikTok Shop 7.50 malam Ahad selepas buletin TV9. Dan kita dah sampai di penghujung rancangan. Kepada anda, jangan lupa untuk terus menyaksikan NLKO setiap Rabu hingga Jumaat 10.30 pagi, siaran ulangan Jumaat hingga Ahad 7.50 malam. Dan minggu depan ni banyak lagi. Macam biasa, kita akan ada satu isu rabun dalam kalangan kanak-kanak. Yang ini memang sekarang ni banyak isu kanak-kanak rabun, kecil-kecil dah pakai spek. Nak tahu apa isu dan mungkin langkah-langkah penjagaan, minggu depan kita akan ceritakan dalam Nasi Lemak Kopi O. Solusi resepi bersama Abejo. Minggu depan ikan siakap steam lemon.
menarik. Nak tahu siapa yang akan memasak dengan Bejo? Nantikan minggu hadapan. Dan untuk segmen aspirasi, kita akan menyaksikan rumah jagaan nenek-nenek. InsyaAllah segalanya dalam Nasi Lemak Kopi O minggu depan. Kita nak ucapkan juga terima kasih kepada Ella Furniture yang menaja set kita, www.ellafurniture.com untuk maklumat lanjut. Jadi sampai di sini saja Nasi Lemak Kopi O minggu ini. Sekarang ni kita akan terus bersama dengan tetamu, artis, selebriti, penyanyi jemputan kita. Kita mempersilakan Fakrul Radi. Silakan Fakrul. Terima kasih semua. Dan syurga tribute untuk saudara kita di Palestin. Biar darah jadi baja, biar tulangku menjadi tunggangnya. Islam tetap di puncak, biar imanku terus melonjak. Aku tega, aku rela, sekalipun aku dihanya burung hijau terbang, ruhku tenang melayang, syurga Firdausi menungguku datang. Bidadari pun tersenyum, merindu cumbu haru. Di saat cinta mekarku bercantum.